Assalamualaikum. Dalam video ini kita nak belajar bab 7 iaitu kadar tindak balas. Okey, kadar tindak balas. Jadi dalam eksperimen kita ada bahan tindak balas bertindak balas untuk menghasilkan hasil tindak balas kan. Jadi terdapatnya perubahan kuantiti bahan tindak balas per unit masa. Begitu juga, terdapat juga perubahan kuantiti hasil tindak balas per unit masa. Maksudnya apa? Maksudnya, setelah tindak balas berlaku, kuantiti bahan tindak balas dia akan berkurang. Manakala, kuantiti hasil tindak balas akan bertambah setelah tindak balas berlaku. Baik, jadi apakah dia faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas? Yang pertama adalah saiz bahan tindak balas. Ini bagi bahan tindak balas berbentuk pepejal sahaja. Yang kedua, kepekatan bahan tindak balas. Ini bagi bahan dalam bentuk larutan. Yang ketiga, suhu bahan tindak balas. Ini bagi bahan dalam bentuk larutan. Dan yang keempat adalah kehadiran mangkin. Ini bagi tindak balas tertentu sahaja. Maksudnya bukan semua bahan tindak balas memerlukan mangkin. Hanya tindak balas tertentu sahaja. Okey, faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Yang pertama kita akan lihat saiz bahan tindak balas dahulu. Di mana awak kena ingat, semakin besar luas permukaan bahan tindak balas, semakin tinggi kadar tindak balas berlaku. Okey, ini kita dah belajar dalam sains tingkatan 2. Semakin besar luas permukaan bahan tindak balas, maka semakin tinggi kadar tindak balas berlaku. Okey, contoh, katakan kita ada satu kubus bersisi 4 cm. Jadi macam mana kita nak kira luas permukaan kubus ini? Caranya adalah kita kira luas permukaan depan dahulu, iaitu panjang kali lebar 4 darab 4. Kemudian ada berapa permukaan kubus ni? Depan 1, belakang 1 ada 2. Kiri kanan 1 ada 2 dah 4. Atas bawah 1 ada 2 dah 6. Jadi jumlah luas permukaan kubus adalah 4 darab 4 untuk satu muka, darab dengan 6 untuk sebab ada 6 muka. Jadi luas permukaan adalah 96 cm persegi. Apabila kubus ini kita potong kepada beberapa bahagian untuk menjadi, katakan saya potong menjadi 8 kubus yang kecil bersisi 2 cm. Jadi macam mana kita nak kira jumlah luas permukaan seperti tadi? Kita akan kira dulu luas muka depan ni 2 kali 2. Kemudian setiap kubus ada 6 muka kan? Jadi kita darab 6. Kemudian kenapa darab 8? Sebab ada 8 kubus yang sama saiz. Maka jumlah luas permukaan bagi keseluruhan kubus ini adalah 192 cm persegi. Oleh itu dapat diperhatikan, kubus yang bersaiz besar, luas permukaan dia adalah lebih kecil berbanding kubus yang bersaiz kecil. Jumlah luas permukaan dia adalah lebih besar. Ini bermaksud semakin kecil saiz bahan tindak balas, semakin tinggi kadar tindak balas berlaku, sebabnya jumlah luas permukaan dia lebih besar. Jadi ada dua maksud ataupun penerangan yang awak kena faham ya. Sebagai contoh, gula batu dan gula pasir. Katakan awak ada seketul gula batu, kita masukkan ke dalam secawan air dan kita ambil sesudu gula pasir, kita masukkan ke dalam secawan air, kemudian kita kacau. Awak rasa yang mana lebih cepat larut? Adakah gula batu ataupun gula pasir? Tentulah gula pasir kan? Sebab gula pasir ni dia lebih kecil.
Okey. Bahan yang bersaiz lebih kecil bermaksud luas permukaan dia lebih besar. Bermaksud kadar tindak balas dia lebih tinggi. Jadi, untuk mengesahkan teori itu, kita akan jalankan eksperimen 7.1 muka surat 230. Awak boleh rujuk buku teks. Tujuan, mengkaji kesan saiz bahan tindak balas ke atas kadar tindak balas. Pernyataan masalah, bagaimanakah saiz bahan tindak balas boleh mempengaruhi kadar tindak balas? Hipotesis, semakin kecil saiz ketulan marmar, iaitu kalsium karbonat, semakin tinggi kadar tindak balas. Pemboleh ubah dimanipulasikan saiz ketulan marmar. Kita akan gunakan saiz ketulan yang besar dan kecil. Pemboleh ubah bergerak balas ialah kadar tindak balas, manakala pemboleh ubah dimalarkan ialah jisim ketulan marmar, suhu, isi padu dan kepekatan asid hidroklorik. Bahan dan radas awak boleh rujuk buku teks muka surat 230. Okey, prosedur. Baik Langkah pertama, kita masukkan 80 cm padu asid hidroklorik 0.1 mol per desimeter padu ke dalam sebuah kelalangkun. Kemudian, kita penuhkan biuret dengan air dan kita telangkupkan ke dalam sebuah besen yang berisi air. Seterusnya, kita apitkan biuret secara menegak. Kemudian, kita laraskan air di dalam biuret ini supaya bacaan arasnya ialah 50 cm padu. Caranya, mula-mula bila kita isi air, air akan penuh sampai atas kan? Jadi caranya kita akan buka bukaan ini. Bila kita buka, air tu akan turun lah. Jadi awak laraskan sehingga 50 cm padu. Okey, sediakan radas seperti dalam rajah. Kemudian kita timbangkan 5 gram ketulan marmar bersaiz besar dan masukkan semua ketulan ke dalam kelalangkun. Bila kita dah masuk, dengan cepat kita tutup kelalangkun dengan penyumbat getah yang bersambung dengan salur pengantar. Dalam masa yang sama, kita mulakan jam randik. Okey. Semasa eksperimen ini, kelalangkun ni kita goncangkan perlahan-lahan sepanjang eksperimen. Kemudian kita catatkan bacaan biuret pada setiap selang masa 30 saat sehingga biuret dipenuhi gas. Okey. Apabila kalsium karbonat bertindak balas dengan asid hidroklorik, gas karbon dioksida dia akan terbebas. Gas karbon dioksida ni dia akan melalui salur penghantar dan seterusnya dia akan masuk ke dalam air di dalam biuret ini. Okey, macam mana kita nak tahu gas karbon dioksida ni terbebas? Okey, gelembung-gelembung gas ni akan naik ke atas. Baik. Kemudian gas karbon dioksida dia akan terkumpul di sini. Oleh kerana punat ini kita tutup, bermaksud gas ini tidak boleh keluar. Jadi gas ini apabila terkumpul dia semakin banyak, dia akan menolak air ke bawah. Apabila gas ini terkumpul, dia semakin banyak terkumpul, gas karbon dioksida ni dia akan menolak aras air di dalam biuret ini ke bawah. Okey, jadi kita akan seterusnya ulang langkah 1 hingga 8 dengan menggunakan 5 gram ketulan marmar yang bersaiz kecil pula. Dan kita rekodkan semua data dalam bentuk jadual. Okey, persamaan kimia tindak balas. Kalsium karbonat apabila bertindak balas dengan asid hidroklorik, dia akan menghasilkan garam, kalsium klorida yang larut, air dan juga gas karbon dioksida. Okey, keputusan. Mula-mula kita menggunakan ketulan besar kalsium karbonat. Okey, pada mulanya sebelum kita isikan ketulan marmar ke dalam kelalangkun, bacaan biuret yang asal adalah 50 cm padu.
Okey, sebelum kita isi marmar, ketulan marmar bermaksud tiada tindak balas berlaku bermakna tiada gas karbon dioksida yang terhasil. Jadi gas karbon dioksida di sini kosonglah. Kemudian apabila kita isikan ketulan marmar ke dalam kelalangkun serta-merta tindak balas berlaku, di mana gas karbon dioksida dia akan keluar, gas karbon dioksida dia akan terkumpul di dalam ruangan kosong burette ini dan dia akan menolak aras air ke bawah. Jadi setelah 30 saat, ya, kita catatkan berapa bacaan burette di sini. Jadi setelah 30 saat didapati bacaan burette adalah 41.5. Setelah 60 saat bermaksud semakin banyak gas karbon dioksida terkumpul di sini, jadi aras air pun semakin ke bawah. Jadi setelah 60 saat kita catatkan bacaan burette. Setelah 90 saat pun kita catatkan bacaan burette setiap selang masa 30 saat. Sehinggalah, kalau perhatikan di sini, pada saat ke-300, ke-330 dan 360, bacaan burette kekal tidak turun lagi. Ini bermaksud tindak balas telah habis. Tiada lagi gas karbon dioksida yang terhasil. Jadi, kita berhentikan eksperimen ini. Okey, macam mana kita nak kira isi padu gas? Caranya mudah saja. Okey, kita tolak. Okey, tengok bacaan awal burette adalah 50. Setelah 30 saat, bacaan burette menjadi 41.5. Jadi, isi padu gas karbon dioksida yang terhasil adalah kita tolak 50, tolak dengan 41.5 dapat 8.5. Setelah 60 saat, isi padu gas yang terhasil, caranya kita tolak 50, tolak dengan 35 dapat 15. Begitu juga seterusnya. Okey. Jadi dapat diperhatikan pada saat ke-300, isi padu gas sama, 43. Bermaksud, tindak balas telah habis. Jadi, apabila aras air di dalam burette ini kekal tidak berubah, bermaksud tiada lagi gas karbon dioksida yang terhasil, maka tindak balas telah pun tamat. Jadi kita boleh berhentikan eksperimen ini. Kita akan guna pula ketulan kecil kalsium karbonat. Okey. Pada awalnya, sebelum kita isikan ketulan kecil kalsium karbonat ke dalam kelalangkun, bermaksud tiada gas karbon dioksida yang terhasil. Jadi bacaan burette adalah 50 cm padu. Isi padu gas karbon dioksida kosong lah, sebab tak ada lagi ketulan marmar. Okey. Setelah ketulan marmar kecil kita masukkan ke dalam kelalangkun, tindak balas berlaku, gas karbon dioksida terhasil, dia akan terkumpul ke dalam ruangan kosong ini. Okey, semakin lama gas karbon dioksida semakin banyak, maka gas karbon dioksida dia akan menolak aras air ke bawah. Jadi setelah 30 saat, bacaan burette menjadi 36 cm padu. Okey. Setelah 60 saat, semakin banyak gas karbon dioksida terkumpul, maka bacaan burette pun semakin turunlah. Jadi kita akan catatkan bacaan burette setiap selang masa 30 saat. Sehinggalah, kalau awak perhatikan dalam jadual ini, pada saat ke-150, bacaan burette dia menjadi malar. Maksudnya apa? Maksudnya tindak balas telah selesai. Tiada lagi gas karbon dioksida yang terhasil dalam burette ini. Jadi kita boleh berhentikan eksperimen. Seperti tadi, macam mana kita nak dapatkan isi padu gas karbon dioksida? Caranya mudah saja. Kita tolak 50, tolak 36, kita dapat 14. 50 tolak 23.5, kita dapat 26.5 dan seterusnya. Jadi kalau awak perhatikan kedua-dua jadual ini, isi padu gas karbon dioksida yang terhasil adalah sama, iaitu 43 cm padu. Kerana apa? Kerana jisim kalsium karbonat yang kita gunakan adalah sama kan, iaitu 5 gram. Kalau awak berbeza sedikit, dia akan berubah nanti. Jadi semasa kita menimbang jisim kalsium karbonat, pastikan awak timbang dengan tepat. Dan juga isi padu asid hidroklorik yang kita gunakan pun sama, iaitu 80 cm padu. Sebab itulah isi padu gas karbon dioksida yang terhasil adalah sama.
Okey. Menafsir data. Yang pertama, berdasarkan data yang diperoleh, plotkan dua graf isi padu gas melawan masa pada satu set paksi yang sama. Okey, jadi apabila kita plotkan graf, paksi Y adalah isi padu gas, paksi X adalah masa. Jadi, apabila kita plotkan graf di atas kertas graf yang sama, okay, kita akan dapat graf seperti ini. Yang berwarna biru ni adalah graf ketulan besar kalsium karbonat, manakala yang berwarna merah ni adalah graf ketulan kecil kalsium karbonat. Kalau kita perhatikan, kedua-dua graf ini dia mendata pada nilai yang sama kan? Pada nilai 43 di sini. Bermaksud isi padu gas karbon dioksida yang terhasil adalah sama, iaitu 43 cm padu. Okay, bezanya adalah bila masa tindak balas ini berhenti. Okay, awak tengok dulu graf yang biru ini. Pada saat kosong sehinggalah pada saat ke-300. Graf ini semakin meningkat. Tetapi bermulanya pada saat ke-300 dan ke atas, graf ini dah tak meningkat dah. Dia menjadi malar. Ini bermaksud tindak balas berhenti pada saat ke-300 untuk ketulan besar kalsium karbonat. Manakala untuk ketulan kecil kalsium karbonat, tindak balas berhenti pada saat ke-150. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat apa? Untuk ketulan besar kalsium karbonat, tindak balas berhenti pada saat ke-300. Untuk ketulan kecil kalsium karbonat, tindak balas berhenti pada saat ke-150. Tindak balas mana yang berhenti lebih cepat? Tentulah dengan menggunakan ketulan kecil kalsium karbonat kan, dia berhenti dekat sini. Maksudnya apa? Maksudnya kadar tindak balas ketulan kecil kalsium karbonat adalah lebih pantas berbanding kadar tindak balas ketulan besar kalsium karbonat. Sebab apa? Sebab ketulan kecil ni dia berhenti lebih cepat. Ketulan besar ni berhenti lebih lambat kan? Itu maksud dia. Okay, yang kedua, cuba awak tengok dari segi kecerunan graf. Cuba awak bandingkan kecerunan graf yang biru dengan yang merah ni. Yang mana lebih cerun? Tentulah yang merah ni lebih cerun. Nampak dia lebih cerun. Jadi dari segi kecerunan graf juga kita boleh buat kesimpulan bahawa kadar tindak balas bagi ketulan kecil kalsium karbonat adalah lebih pantas berbanding kadar tindak balas bagi ketulan besar kalsium karbonat. Sebab kecerunan graf ketulan kecil kalsium karbonat dia lebih cerun berbanding graf ketulan besar. Okey, berdasarkan graf tersebut, tentukan kecerunan tangen pada T sama dengan kosong. T sama dengan kosong ni maksudnya kadar tindak balas awal. Kadar tindak balas awal tu adalah pada saat kosong. Okay, macam mana kita nak hitung kecerunan tangen? Okay, kita dah belajar dalam matematik tambahan. Baik ya. Kadar tindak balas tu adalah bersamaan dengan kecerunan tangen. Kadar tindak balas adalah bersamaan dengan kecerunan tangen. Macam mana kita nak hitung kecerunan tangen? Ini formula dia. Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Dah belajar dalam matematik tambahan kan? Jadi macam mana kita nak hitung kecerunan? Langkah pertama adalah kita kena bina garisan tangen. Garisan tangen tu apa? Garisan tangen tu adalah garis lurus yang bersilang pada T sama dengan kosong. Awak ambil pembaris, awak bina satu garis lurus yang bersilang pada T sama dengan kosong. Berapa panjang? Tak kisahlah berapa panjang. Kemudian, kita bina satu segitiga bersudut tegak. Seperti ini. Selepas itu, baru kita cari berapa nilai Y2 tolak Y1. Okey, jadi kita kira ni dulu. Y2 kita 30 tolak Y1 kita kosong. Kita dapat 30. Kemudian kita kira pula X2 tolak X1. X2 kita 90, X1 kita kosong. Jadi kita tolak, kita dapat 90. Maka untuk ketulan besar kalsium karbonat, kecerunan tangen dia adalah 30
per 90 bersamaan dengan 0.333 cm padu per saat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kadar tindak balas ketulan besar kalsium karbonat adalah 0.333 cm padu sesaat. Itu maksud dia. Okey, bagi ketulan kecil kalsium karbonat pula, sama juga. Kita akan bina satu garisan tangen yang bersilang pada T sama dengan 0. Katakan ini garisan tangen kita. Dan kita bina satu segitiga bersudut tegak. Dan kita perlu cari Y2 tolak Y1. Seperti ini. Y2 kita 40. Y1 kita 0. Jadi kita dapat 40 tolak 0 dapat 40. Kemudian kita kira pula X2 tolak X1. X2 kita 60. X1 kita 0, jadi 60 tolak 0 dapat 60. Maka kecurangan tangen bagi ketulan kecil adalah 40 bahagi 60, kita dapat 0.667 cm padu per saat. Maksudnya, kadar tindak balas bagi ketulan kecil kalsium karbonat adalah bersamaan dengan 0.667 cm padu sesaat. Baik, cuba awak bandingkan kecurangan tangen antara kecil dengan besar ni. Okey, maksudnya apa ni? Kecurangan tangen ketulan kecil lebih besar berbanding ketulan besar kalsium karbonat kan? Maksudnya kadar tindak balas ketulan kecil kalsium karbonat adalah lebih tinggi berbanding ketulan besar kalsium karbonat. Kalau awak tengok ya, graf bagi ketulan kecil kalsium karbonat ni dia lebih cerun berbanding graf ketulan besar kalsium karbonat. Kalau graf tu lebih cerun, bermaksud kadar tindak balas dia lebih pantas, lebih tinggi berbanding graf yang kecurangan dia lebih rendah. Itu maksud dia. Okay, jadi ya, kita isi data dalam bentuk jadual. Kita kira kadar tindak balas tu bersamaan dengan kecurangan tangen. Ingat ya, kadar tindak balas bersamaan dengan kecurangan tangen. Untuk ketulan besar, kadar tindak balas adalah 0.333. Untuk ketulan kecil, kadar tindak balas adalah 0.667. Jadi, perbandingan kita, kadar tindak balas ketulan besar kalsium karbonat adalah lebih rendah berbanding ketulan kecil kalsium karbonat. Sebab nilai dia kecil kan. Ataupun kadar tindak balas ketulan kecil kalsium karbonat adalah lebih besar berbanding kadar tindak balas ketulan besar kalsium karbonat. Yang kedua, bila masa untuk tindak balas itu tamat? Awak ingat tak? Bila masa untuk tindak balas itu tamat? Okay, cuba kita lihat balik graf. Ketulan besar, bila masa dia tamat? Bila graf tak meningkat dah. Jadi dekat sini dia dah mula menjadi malar kan. Jadi untuk ketulan besar dia tamat pada saat ke 300. Manakala untuk ketulan kecil dia tamat pada saat ke 150. Okey. Ketulan besar saat ke 300, ketulan kecil saat ke 150. Kesimpulan. Adakah hipotesis yang dibuat dapat diterima? Awak ingat lagi hipotesis kita? Kalau tak ingat, cuba lihat buku teks muka surat 230. Hipotesis adalah semakin kecil saiz ketulan marmar, semakin tinggi kadar tindak balas. Betul tak? Semakin kecil saiz ketulan marmar, semakin tinggi kadar tindak balas. Jadi betul kan? Jadi maka hipotesis ini kita boleh terima. Apakah kesimpulan yang kita boleh buat? Apa kesimpulan agak-agaknya? Okay, kesimpulannya adalah apabila saiz bahan tindak balas berkurang, kadar tindak balas bertambah. Apabila saiz bahan tindak balas berkurang, kadar tindak balas bertambah. Sebab apa? Sebab semakin kecil saiz bahan tindak balas, semakin besar luas permukaan dia kan. Bila semakin besar luas permukaan, maka kadar tindak balas pun semakin tinggi. Okey. Saya harap awak faham. Baik, faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas yang kedua adalah kepekatan bahan tindak balas.
larutan yang berkepekatan tinggi mempunyai bilangan zarah per isi padu yang lebih banyak. Katakan kita ada sebuah bika yang mengandungi cecair dan juga zat pelarut. Apabila kita tambahkan pelarut, maksudnya kita tambah cecair dalam ini, kepekatan berkurang. Zat pelarutnya sama kita tak tambah, kita tambah cecair saja, bermaksud kepekatan dia semakin kurang. Sebaliknya, apabila kita tambahkan zat terlarut, air kita tak tambah, bermaksud kepekatan dia bertambah. Awak tengok, zat terlarut ni bertambah. Jadi, oleh kerana kita tambahkan zat terlarut, bermaksud bahan-bahan terlarut dalam ni semakin banyak, maka zarah-zarah bahan tindak balas dia akan berlanggar dengan lebih kerap. Ini bermakna kadar tindak balas dia akan menjadi tinggi sebab semakin banyak zat terlarut. Tetapi yang ini pula, zat terlarut dia kurang, maka zarah-zarah dia akan berlanggar, kurang kerap berlanggar sebab kurang zarah. Maka kadar tindak balas dia rendah berbanding yang ini. Oleh itu, semakin tinggi kepekatan bahan tindak balas, semakin tinggi kadar tindak balas. Jadi, untuk mengesahkan teori tadi, kita akan lihat eksperimen 7.2, muka surat 232. Tujuan, mengkaji kesan kepekatan tindak balas ke atas kadar tindak balas. Penyataan masalah, bagaimanakah kepekatan bahan tindak balas boleh mempengaruhi kadar tindak balas? Hipotesis, semakin tinggi kepekatan larutan natrium tiosulfat, semakin singkat masa yang diambil untuk tanda X tidak kelihatan. Pemboleh ubah dimanipulasikan ialah kepekatan larutan natrium tiosulfat. Pemboleh ubah bergerak balas ialah masa yang diambil untuk tanda X tidak kelihatan, manakala pemboleh ubah dimalarkan ialah suhu, jumlah isi padu campuran, kepekatan dan isi padu asid sulfurik dan juga saiz kelalangkun. Bahan darah das boleh rujuk buku teks muka surat 232. Prosedur yang pertama, kita masukkan 45 cm padu larutan natrium tiosulfat 0.2 mol per desimeter padu ke dalam sebuah kelalangkun. Kemudian kita letakkan kelalangkun ini di atas selai kertas yang bertanda X. Seterusnya, dengan berhati-hati dan cepat, kita tuangkan 5 cm padu asid sulfurik 1.0 mol per desimeter padu ke dalam kelalangkun. Dan dalam pada masa yang sama, kita mulakan jam randik. Pusarkan kelalangkun secara perlahan-lahan. Letakkan semula kelalangkun di atas tanda X. Kemudian kita perhatikan tanda X ini secara menegak dari atas mulut kelalangkun. Hentikan jam randik sebaik sahaja tanda X tidak kelihatan. Rekod dan catatkan masa ini. Kemudian, kita ulang eksperimen sebanyak 4 kali dengan menggunakan larutan natrium tiosulfat 0.2 mol per desimeter padu yang telah dicairkan dengan air suling seperti dalam jadual 7.5 muka surat 232. Isi padu asid sulfurik 1.0 mol per desimeter padu ditetapkan dengan isi padu 5 cm padu. Kemudian kita rekodkan semua data dalam jadual. Persamaan tindak balas ini ialah natrium tiosulfat bertindak balas dengan asid sulfurik akan menghasilkan natrium sulfat, sulfur, gas sulfur dioksida dan juga air. Keputusan. Baik, ini jadual yang sama dalam buku teks. Kita akan jalankan 5 eksperimen dengan menggunakan isi padu larutan natrium tiosulfat yang berbeza. Tetapi isi padu asid sulfurik yang kita gunakan adalah sama. Kita tetapkan kepada 5 cm padu.
Dan jumlah isi padu campuran pun mesti sama. Kita tetapkan kepada 50 cm padu. Untuk eksperimen pertama, kita menggunakan 45 cm padu larutan natrium tiosulfat. Manakala asid sulfurik yang kita gunakan adalah 5, maka jumlahnya adalah 50. Okey, kita tak cairkan. Maksudnya kita tak tambah air suling. Okey, untuk eksperimen yang kedua, kita kurangkan isi padu larutan natrium tiosulfat kepada 40 cm padu. Asid sulfurik sama 5, jadi 40 tambah 5 45 kan. Jumlah isi padu campuran mesti 50. Bermaksud kita kurang lagi 5. Jadi kita tambah 5 cm padu air suling untuk cukupkan menjadi 50. Begitu juga untuk eksperimen ketiga, kita kurangkan isi padu larutan natrium tiosulfat kepada 30. Isi padu asid sulfurik masih sama 5. Jadi 30 tambah 5 35. Bermaksud kita kurang lagi 15 cm padu. Jadi kita tambah lagi 15 cm padu air suling untuk cukupkan jumlah isi padu campuran menjadi 50. Dan seterusnya. Awak ikut jadual ini. Okey, jadi masa untuk eksperimen pertama, masa untuk tanda X tidak kelihatan untuk eksperimen pertama adalah 18 saat. Untuk eksperimen kedua, 20 saat. Untuk eksperimen ketiga, 27, eksperimen keempat 41 dan eksperimen kelima 83. Awak perhatikan masa dia semakin meningkat. Okey, menafsir data. Nombor 1. Kepekatan larutan natrium tiosulfat yang telah dicairkan kita boleh hitung dengan menggunakan formula M1V1 sama dengan M2V2. Di mana M1 tu adalah kepekatan larutan natrium tiosulfat yang asal, iaitu 0.2. Isi padu larutan V1 ialah isi padu larutan natrium tiosulfat yang digunakan. Isi padu ni dia akan berubah nanti. M2 yang kita akan cari, iaitu kepekatan larutan natrium tiosulfat yang telah dicairkan. V2 adalah isi padu larutan natrium tiosulfat yang telah dicairkan. Ini adalah isi padu campuran, iaitu 50 cm padu. Sama saja 50, kekal. Jadi kita akan gunakan formula ini dan juga data yang diperoleh untuk menghitung kepekatan larutan natrium tiosulfat yang telah dicairkan, iaitu M2. Okey, cara dia macam mana? Baik, untuk eksperimen pertama, M1 sama 0.2. Isi padu larutan natrium tiosulfat yang kita gunakan adalah 45. Isi padu campuran sama 50. Jadi sekarang kita nak cari M2. Awak masukkan ke dalam formula dan kita dapat M2 kita adalah 0.18. M2 ni adalah kepekatan larutan natrium tiosulfat yang telah dicairkan. Okey. Begitu juga untuk eksperimen kedua, kita menggunakan formula yang sama. Cuma berbeza pada isi padu larutan natrium sulfat yang kita gunakan. Semakin berkurang kan? Kita gunakan 40 cm padu. Kepekatan sama, kepekatan sebelum ni sama. Isi padu campuran pun sama. Kita telah cairkan. Kita dapat kepekatan setelah pencairan ialah sebanyak 0.16. Begitu juga untuk eksperimen ketiga dan seterusnya. Okey, kita menggunakan formula yang sama. Baik, dalam eksperimen ini, kadar tindak balas dia berkadar sonsang dengan masa tanda X tidak kelihatan. Apa benda ni? Kadar tindak balas berkadar sonsang tu, graf dia akan menurun macam ni. Kita akan lihat graf dia nanti. Okey, oleh itu, kadar tindak balas dia adalah bersamaan dengan 1 per masa. Ya, awak kena ingat, kadar tindak balas bersamaan dengan 1 per masa. Gunakan formula ini serta data yang diperoleh untuk menghitung kadar tindak balas bagi ke-55 eksperimen. Baik, kita akan isikan masa untuk tanda X tidak kelihatan yang kita dapat tadi. Kemudian kita perlu pula cari 1 per masa.
iaitu 1/18. Okay, kita dapat ini. 1/20. Kita dapat nilai dia. Okay. Baik, ini adalah graf kepekatan larutan natrium tiosulfat melawan masa. Awak tengok ya. Apabila kepekatan natrium tiosulfat berkurang, ini kepekatan tinggi, ini kepekatan rendah. Apabila kepekatan natrium tiosulfat berkurang, masa yang diambil untuk tanda X hilang semakin bertambah. Awak tengok. Masa dia semakin bertambah. Apabila kepekatan berkurang, masa semakin bertambah. Apabila kepekatan tinggi, masa untuk tanda X tidak kelihatan adalah rendah. Tetapi apabila kepekatan semakin berkurang, masa untuk tanda X tidak kelihatan semakin bertambah. Ini maksudnya kepekatan natrium tiosulfat dia berkadar songsang dengan masa. Itu maksud dia. Okey, jadi apabila kita lakar pula graf kepekatan larutan natrium tiosulfat melawan 1 per masa, apabila kita tukar paksi X ni kepada 1 per masa, kita akan dapat graf garis lurus seperti ini. Di mana apabila kepekatan larutan natrium tiosulfat semakin meningkat, ya, nilai 1 per masa turut meningkat. Awak tengok. Kepekatan rendah, 1 per masa rendah. Kepekatan tinggi, 1 per masa tinggi. Jadi, apabila kepekatan natrium tiosulfat semakin meningkat, nilai 1 per masa turut meningkat. Dan kita dah tahu tadi, 1 per masa mewakili kadar tindak balas. Ya, 1 per masa ini adalah mewakili kadar tindak balas. Maka kita boleh katakan, semakin tinggi kepekatan natrium tiosulfat, semakin tinggi kadar tindak balas. Semakin tinggi kepekatan natrium tiosulfat, semakin tinggi kadar tindak balas sebab 1 per masa ni mewakili kadar tindak balas. Jadi, ya, kepekatan natrium tiosulfat dia berkadar terus dengan 1 per masa. Kalau graf dia garis lurus semakin meningkat ni maksudnya dia berkadar terus. Jadi kepekatan natrium tiosulfat berkadar terus dengan 1 per masa. Kalau ini pula kepekatan natrium tiosulfat dia berkadar songsang dengan masa. Sebab kepekatan tinggi masa rendah. Kepekatan rendah masa tinggi. Itu maksudnya berkadar songsang. Tapi apabila masa tu kita tukar kepada 1 per masa, kita dapat graf garis lurus yang semakin meningkat, maka kita katakan kepekatan natrium tiosulfat berkadar terus dengan 1 per masa. Jadi kesimpulan, adakah hipotesis yang dibuat dapat diterima? Cuba awak lihat balik hipotesis kita. Okay, hipotesis kita adalah semakin tinggi kepekatan larutan natrium tiosulfat, semakin singkat masa yang diambil untuk tanda X tidak kelihatan. Betul ke? Cuba lihat balik graf. Ya, semakin tinggi kepekatan larutan natrium tiosulfat, semakin singkat masa yang diambil untuk tanda X tidak kelihatan. Betul kan? Kepekatan tinggi, masa singkat. Kepekatan rendah, masa tinggi. Jadi, hipotesis kita dapat diterima. Apakah kesimpulan daripada eksperimen ini? Okey, kesimpulannya ialah apabila kepekatan bahan tindak balas bertambah, kadar tindak balas turut bertambah. Kesimpulannya, apabila kepekatan bahan tindak balas bertambah, kadar tindak balas turut bertambah. Kita berpandukan graf yang ini. Kadar tindak balas tu diwakili oleh 1 per masa. Apabila kepekatan bahan tindak balas bertambah, kadar tindak balas turut bertambah. Okey, perbincangan. Yang pertama, mengapa larutan di dalam kelalangkun menjadi keruh? Sebab apa dia menjadi keruh? Okey, cuba awak lihat balik persamaan tindak balas. Ini bahan tindak balas, ini hasil tindak balas. Hasil tindak balas kita natrium sulfat, sulfur,
gas sulfur dioksida dan juga air. Okey, sebab apa larutan di dalam kelalangkun menjadi keruh? Bahan mana yang mengeruhkan larutan tadi? Awak rasa bahan mana? Okey, bahan yang menyebabkan larutan di dalam kelalangkun menjadi keruh adalah pepejal. Yang ini. Jadi, pembentukan pepejal yang tidak larut di dalam air yang menyebabkan larutan menjadi keruh. Apakah nama bahan ini? Bahan ini adalah sulfur. Yang ketiga, tanda X tidak kelihatan apabila larutan di dalam kelalangkun mencapai satu tahap kekeruhan tertentu. Apakah langkah-langkah yang dapat diamalkan dalam eksperimen ini untuk memastikan tahap kekeruhan yang sama dicapai dalam ke-5 eksperimen? Okey, yang pertama, jumlah isi padu larutan mesti dikekalkan. Ingat tak, jumlah isi padu akhir dia mesti 50. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Yang kedua, kita mesti gunakan kelalangkun yang sama saiz. Sebab apa? Supaya tinggi larutan di dalam kelalangkun sama. Kalau awak gunakan kelalangkun yang tak sama saiz, bermaksud tinggi larutan di dalam kelalangkun dia akan berubah lah. Bila tinggi dia tak sama, dia akan mempengaruhi kadar penglihatan bagi tanda X tu untuk hilang. Sebab tu kita kena gunakan kelalangkun yang sama saiz. Dan yang ketiga, kita gunakan kertas putih yang sama. Tak payah, jangan guna kertas putih yang berlainan. Maksudnya, kita guna satu kertas saja. Yang keempat, apakah perubahan yang diukur dalam eksperimen ini untuk menentukan kadar tindak balas? Apa perubahan yang diukur? Okey, iaitu masa pembentukan satu jisim pepejal sulfur yang tetap. Kita ukur masa. Berapa masa yang diperlukan untuk jisim sulfur tadi terhasil. Jadi, sediakan laporan yang lengkap selepas menjalankan eksperimen ini. Okey, saya harap awak faham. Sekian saja. Terima kasih.